Okay, bagus. Alright. Okay, tajuk baru kita adalah elektrokimia, bab 6. Okay, cuma ada bab subtopik last dalam sebatian karbon, iaitu sabun. Cikgu tak ajar online yang tu sebab cikgu akan record video. Okay, sebab sekarang cikgu nak cuba cepatkan habiskan silibus lah, sebab kita agak tertinggal. Sebab awal-awal hari tu cikgu banyak urusan luar kan. Lepas tu lah seorang pun tak kenal ni. Okay, jadi sentiasa alert lah dengan apa yang cikgu share di group nanti. Sebab bab sabun tu sebenarnya syok buat eksperimen tu di sekolah. Okay, so nanti kalau kita bersemuka nanti kita jalankan eksperimen pembuatan sabun. Okay, jadi hari ini kita nak sambung, kita nak mula masuk topik baru. Okay, apa nama topik ini? Ada siapa tahu topik ini? Dah tengok buku teks sebelum? 0176 Elektrokimia. Okay, jadi itu adalah topik besar. Bab besar dia elektrokimia. Okay, so hari ini kita nak tengok sel elektrolitik. Okay, sebelum itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua, dan kita mulakan dengan bacaan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina ghairil maghdubi 'alaihim. Alright. So, apakah yang patut awak capai hari ini, iaitu standard pembelajaran? Maksudnya di akhir kelas kita sepatutnya awak dapat kuasai ini. Yang pertama, memahami elektrolisis. Okey, sebelum tu kita tengok dulu maksud elektrokimia. Jadi ada dua perkataan kat sini. Kalau kita pecahkan, agak-agak elektro ni berasal daripada perkataan apa? Elektrik. Elektrik. Bagus. Manakala kimia adalah Kimia. Okey. Sekejap. Cikgu dengar sound jelas ke? Sebab cikgu dengar pantulan balik. Jelas macam biasa Sekejap. Cikgu test lagi sumbernya. Itu cikgu tanya jelas tak jelas, bila tengok recording tak jelas pun. Okay, tengok setting, communication okey, video okey. Kenapa dia pantul balik Tak apalah. Okay. Alright. Jadi itu sekurang-kurangnya daripada nama bab tu awak dah boleh agak lah. Kita cerita sekarang berkenaan dengan elektrik dan kimia. Kimia tu proses yang berlaku dalam tindak balas tu jadi elektrik tu mesti melibatkan tenaga elektrik. Okay. Alright, objektif yang kedua, iaitu standard pembelajaran yang kedua awak perlu dapat hari ini, menyenaraikan faktor-faktor. Ada dua, double faktor-faktor, maksudnya banyak lah. Kalau faktor satu je, faktor-faktor yang mempengaruhi hasil elektrolisis. Okay, ada dua je, tapi dua tak dua pun panjang ceritanya hari ini. So tolong concentrate, fokus betul-betul. Bab ini agak teknikal, awak kena faham betul-betul daripada awal. Okay, sebab ini adalah topik baru, topik baru bagi silibus KSSM. Sebelum ni KBSM silibus lama dia masuk dalam bab 3.4 jirim dan bahan, dia masuk sikit je. Okey, pada tahun ini mula dengan tahun awak ni lah, dia pergi lebih mendalam elektrokimia. Okey, jadi sebagai pendahuluan, pernah dengar Elon Musk? Siapa pernah dengar? Angkat tangan, raise hand. Tak ada? Tak ada
Tak kenal. Tak pernah. Kalau cikgu tanya siapa kenal BTS? Tak kenal juga, cikgu tak kenal. Juga. BTS ni Bandar Tasik Selatan. Bandar Tasik Selatan yang ada apa tu? Train BTS kan. BTS ramai yang kat tangan tadi Jadi Elon Musk ni adalah CEO, bos lah. Bos untuk kereta jenama Tesla. Tesla ni adalah kereta elektrik. Kalau tengok hari terbaru hari tu Tony Fernandez, bos AirAsia. Dia kena kecam sebab beli model Tesla ni dalam keadaan ekonomi yang gawat ni kan. Kalau tahu isu semasa lah. So Tesla ni dia lebih kepada kereta elektrik. Okay. Right. So apa dia punya pandangan? Semua transport dia bagi tahu kat situ. Semua kenderaan kecuali roket will go fully electric. Maksudnya akan sepenuhnya akan beralih kepada elektrik. Itu pandangan dia lah. Tapi buat masa sekarang tak semua lagi lah Kita masih banyak kereta yang menggunakan petroleum. Jadi ini adalah Elon Musk. Kenapa cikgu cerita yang ni? Sebab kita nak tengok konsep yang digunakan dalam kereta ini adalah berkenaan dengan bab ni lah. Tengok ini ada gambaran dalam kereta. Okey, itulah yang kita nak belajar. Ini dia. Okey, dia ada sistem yang berkenaan dengan elektrokimia. Maksudnya tindak balas kimia menghasilkan elektrik. Okay? Kalau kereta biasa menggunakan petrol, bahan bakar. Ini tenaga elektrik. Jadi ada kaitan dengan topik hari. Okey, jadi apakah itu elektrokimia? Ada nak volunteer baca? Cikgu tengok hari tu kelas apa Oh rancak cikgu suruh dia baca macam best dia suruh pelajar baca. Ada? Lelaki? Cikgu jarang-jarang dengar suara lelaki nak baca bagi jawapan ni. Ada tak? Kita ada siapa kat sini lelaki? Bila awak baca lebih apa tu? Lebih nampak lah lebih mudah faham kot sendiri baca. Ada Alif, Darwish, Iqmal Rafiq, Iyad. Ada volunteer? Jangan tiba-tiba kata mic problem. Tak ada? Tak ada wakil daripada kamu lelaki? Allah. Nak tembak kan? Come on Darwish. Hilang. Adakah yang hilang di alam sebalik? Tak ada. Siapa yang lain? Yang perempuan ada nak Saya baca? cikgu. Siapa ni? Naura. Okey. Silakan. Elektrokimia merupakan kajian dalam bidang kimia tentang hubung kait antara fenomena elektrik dengan kimia. Okey. Terima kasih. Macam cikgu cakap tadi lah. Cikgu buat bunyi sorak-sorak ni ada dengar tak? Dengar. Dengar. Okey. Sebab hari ni macam pelik sikit. Cikgu dengar kod speaker kat luar ni suara kamu semua. Okey. Yang penting ada bunyi tak apalah. Okey, terima kasih. Jadi macam cikgu cakap tadi, elektrik. Kimia. Jadi kajian bidang kimia tentang hubungan antara fenomena elektrik dengan kimia. Jadi ada dua jenis. Okey, yang pertama sel elektrolisis. Yang kedua sel kimia. So hari ini kita nak tengok yang pertama dulu ni lah. Sebagaimana objektif tadi cikgu dah terangkan, kita nak lihat dulu ini. Awak boleh menerangkan elektrolisis. Kita pecahkan dua pula yang ni. Okey. Silap. Okey, daripada nama tu awak boleh dapat dia punya maksud. Okey. Apa maksud elektro? Dah terjawab tadi, elektrik. Lisis ni dia maksudnya terurai. Okey, bahasa mudah dia macam pecah. Okey, lisis. Bahasa mudah lah. Kalau nak tahu bahasa asal dia boleh google lah. Jadi terurai dengan adanya elektrik. Jadi kita nak lihat apa maksud terurai tadi. Okey, elektrik, lisis tu maksudnya terurai. Dia berpecah. Okey.
Ini dia gambar sel elektrolisis. Kita ada bateri. Okay. Right. Awak dah belajar rasanya dalam sains tingkatan berapa Ada tak belajar? Sebab cikgu tak ajar mendengar rendah, rasa tingkatan 2 mungkin. Ada yang ingat? Form 2 ya? Form 3? Form 3. Form 3 dah belajar hidrolisis air kan? Ada elektrolit. Jadi hari ini kita ulang balik dengan lebih detail lah. Okay, jadi ada bateri. Jadi sini tengok tu, power by battery. Okay, jadi kat sini kita ingat elektrik dengan kimia. Jadi sel elektrolisis ni dia menggunakan tenaga elektrik kepada ditukar kepada tenaga kimia. Mana datang elektrik tadi? Ini dia, bateri. Alright. Berbanding dengan sel kimia, dia sebaliknya. Sebaliknya maksudnya apa? Tadi elektrik kepada tenaga kimia. Yang ni terbalik. Berlawanan daripada elektrolisis. Ingat, kimia dengan elektrik je. Kalau elektrolisis, elektrik kepada kimia, yang ni kepada kepada apa kelas? Kimia Tenaga. elektrik. Kimia kepada tenaga elektrik. Okey. Ingat benda tu. Awak ingat satu je kot lah. Elektrolisis mesti ada bateri. Okey. Ada kat bawah rupanya, penat tulis. Tak perasan tadi. Okey. Perubahan tenaga. Ini namanya perubahan tenaga. Tenaga ni tak boleh dimusnahkan. Awak tak boleh macam nak buat macam Thanos kan, nak musnahkan. Tak boleh. Dia boleh bertukar saja keadaan. Okey, contoh awak jatuhkan atau awak jatuhkan bola daripada daripada atas. Jadi tenaga keupayaan dia berubah kepada tenaga kinetik. Itu yang kalau nak belajar detail lah. Ingat, tenaga tak boleh dihapuskan, dia berubah bentuk saja. Okey. Jadi ingat dia punya perubahan setiap satu ni. Okey, so hari ni kita nak lihat inilah 6.1 ni. Sel elektrolisis, sel kimia dalam 6.2. Okey, kemudian. Okey, tadi sudah cerita serba sedikit. Ada 14 orang je hari ni 14. Teruk betul kehadiran ini. Okey. Elektrolisis ialah proses penguraian sesuatu sebatian. Cikgu cakap tadi kan. Urai ni daripada perkataan apa tadi? Lisis. Lisis. Okey. Jadi awak ingat keywords macam tu, insya-Allah mudah awak nak menjawab soalan. Okey, apabila arus elektrik mengalir melaluinya. Elektrik. Elektrik datang daripada elektro. Jadi elektrik, lisis, terurai. Jadi yang panjangnya proses penguraian sesuatu sebatian. Sebatian tu boleh jadi keadaan leburan atau aqueous. Jadi cikgu percaya yang ni nanti awak tanya apa benda ini. Jadi kita akan lihat sekejap lagi Okey, kepada unsur juzuknya, kan, canggih-canggih perkataan. Okey, juzuk ni maksudnya apa yang bentuk dia. Apakah yang bentuk bahan ini tadi, sebatian tadi, sama ada leburan, aqueous, dia terdiri daripada beberapa komponen, dipanggil juzuk. Okey, kita lihat contoh. Okey, kita lihat contoh, insya-Allah boleh faham. Okay, so itu adalah sumber elektrik. Apa sumber elektriknya? Bateri. Ini bateri sel kering atau bateri. Awak nak tulis bateri boleh, sel kering pun boleh. Jangan tulis sel badan, sudah. Okay, jadi fungsi sel kering hasilkan arus elektrik. Apa syarat sel kering? Agak-agak. Mestilah ada kuasa lagi kan? Awak tak boleh guna bateri dah habis. Okay. Okay, jadi alright, kat sini fokus. Cikgu nak cerita detail ni sekarang Nampak tak? Ada satu panjang ni, ada satu pendek. Ini tu simbol.
Jadi ini simbol bateri, yang panjang ni adalah positif. Yang pendek adalah negatif. Itu bateri. Okey, so awak tengok sekarang, ingat tak nama ni dicelupkan ni, apa nama dia? Masih ingat tak? Yang dicelupkan dalam cecair ni ataupun elektrolit ni. Ada yang masih ingat? Tak ingat dah. Okey, kedua itu dipanggil elektrod. Elektrod. Okey, cikgu ulang. Bateri positif negatif, elektrod. Okey, ada elektrod positif, ada elektrod negatif. Macam mana nak tentukan positif negatif? Awak tengok yang bersambung kepada yang panjang tu positif, maka dia bercas positif. Yang bersambung dengan yang pendek ini, itu bercas negatif. Nama dia anod untuk positif. Untuk negatif namanya katod. Okey. Ini adalah antara cabaran dia dalam ni. Okey, jadi awak kena banyak buat ulang kaji lah. Terlalu banyak nama-nama yang awak perlu ingat. Okey, so apa syarat elektrod ni? Elektron ni adalah konduktor elektrik. Okey. So kalau kita lihat kat situ ada nama ion pula. Sudah. Okey. Okay, ulang balik. Elektrod elektron anod, elektrod katod. Ini simbol ion. Ion negatif. Namanya anion. Silap. Betul lah. Anion. Ion positif namanya cation. Sudah. Macam mana awak nak ingat? Okey, untuk cation ni awak ingat macam ni. Cat, bila awak nak tulis cat, okey, dia ada T kan. So ini adalah positif. Cation adalah cas positif. Ingat satu je lah, cation cas positif. Okey, anod positif. Tapi anion negatif. Kenapa? Dia kisah dia macam ni. Ion-ion ni dia berlawanan, dia tertarik dengan yang berlawanan cas. Okey, kita akan tengok sekejap lagi kenapa namanya anion. Okey, jadi awak tengok kat sini. Anion, ion negatif, cation, ion positif. Dan juga nama elektrod. Okey je. So yang biru itu adalah elektrolit, iaitu bahan yang dapat mengalihkan arus elektrik. Dia ada dua keadaan. Sama ada leburan atau aqueous. Okey, macam mana? Pening kepala? Tengok istilah-istilah ni. Okey. Tertembak pula. Okey, contoh. Cikgu tengok macam lag-lag je. Betul ke? Cikgu tengok dekat handset cikgu macam lag je. Cikgu masih online ke? Tak lag pun. Tak lag pun? Okey. Kalau tengok lag tu bagi tahu. Sebab cikgu kena reset balik. Tengok speed internet. Okey, agak slow. Tapi masih okey. Alright, kita sambung. Okay, contoh elektrolit kat situ, garam. Garam kat rumah namanya natrium klorida. Jadi kita tengok contoh. Contoh terus. Okay, ini cara nak mengingat. Arnold Schwarzenegger. Ada yang kenal? Ke sekarang awak dah tak kenal hero-hero tua ni? Okay. Kenapa? Kerana Terminator. Apa kaitan dia? Positif. Anod tu adalah positif. Okey. Tapi kalau tak boleh, kalau awak tak suka gunakan anod ni, awak ingat sendirilah. Okey, iaitu anod elektrod positif. Tapi anion, ion negatif. Cikgu akan cerita kenapa namanya anion, cas negatif. Sedangkan katod negatif kan? Kenapa tak nama cation tu negatif?
Sekejap lagi cikgu cerita kenapa nama dia berlawanan. Okey. Okey. Harap okey lah. Cikgu tahu topik ni agak berat. Okey, jadi ini adalah jadual berkala. Awak belajar dalam Form 4. Kita dah belajar, awak dah belajar dengan cikgu tahun lepas. Cikgu mana, cikgu tak pastilah Cikgu Form 4 tahun lepas lah. Cikgu tak ajar kamu semua 5D 5H, 4D 4H tahun lepas lah cikgu tak ajar. Jadi cikgu tak tahulah sejauh mana awak dapat kuasai ini. Okey, jadi dalam jadual berkala kita ada unsur logam, kita ada unsur bukan logam yang color biru gelap ni. Yang logam ni warna merah. Yang kuning ke hijau ni, awak nampak kuning ke hijau? Kuning. Okey, yang kuning tu adalah separuh logam. Separuh Yang merah logam. Jadi yang merah ni cikgu tunjuk yang bulat-bulat tu. Okey, itu adalah contoh logam, manakala yang dibulatkan dalam kotak biru itu adalah bukan logam. Okey, jadi kita lihat satu-satu tadi. Elektrolit. Okey, mana elektrolit tadi? Okey, elektrolit tadi ni larutan atau peleburan kat sini. So elektrolit ini adalah bahan yang dapat mengalirkan arus elektrik. Ini dia. Okey, contoh. Ini adalah Ayuni Hanif mana 5D baru masuk. Okey, ini garam kat rumah awak tu sepaket garam. Okey, awak kata andai kata awak beli sepaket garam, dia dalam keadaan berpejal. Dalam keadaan berpejal, dia bukan elektrolit. Okey. Awak kena sama ada dua pilihan. Awak leburkan dia. Nak leburkan dia buat macam mana? Macam mana awak nak leburkan garam kat rumah? Yang perempuan ni selalu ke dapur. Nak buat apa? Kalau nak leburkan daripada pepejal, serbuk tu nak jadikan dia leburan. Come on. Nak leburkan. Buat sup. Buat sup. Buat sup. Yang kuban-kuban buat sup. Awak panaskanlah. Panaskan. Dia jadilah leburan. Tak percaya nanti, awak ambil sikit garam, letak dalam periuk, panaskan. Awak nampak leburan. Cubalah. Tapi pastikan awak tengok betul-betul. Jangan tinggal pula. Jangan letak garam tinggal pergi tengok cerita Korea kat depan. Hangit habis. Terbakar nanti dapur tu. Hati-hati kalau nak test. Panaskan. Satu lagi, garam ni awak boleh larutkan dia. Jadi larutan aqueous. Ini yang cikgu cerita awal-awal tadi kan. Satu leburan, satu lagi larutan aqueous ni awak larutkan dalam air. Jadi larutan aqueous. Jadi ada dua bentuk elektrolit. Yang pertama leburan. Macam mana nak leburkan? Panaskan tanpa letak air. Kalau nak jadikan larutan aqueous, awak larutkan dalam air. Jangan larutkan dalam sabun. Mesti air. Jadilah larutan aqueous. Okey. So ini garam biasa, nama dia tadi adalah, nama kimia dia adalah ini. Apa jadi macam ni? Ini. Allah. Tu. Garam biasa namanya natrium klorida. Okey, perkenalan sikit dengan nama-nama kimia. Jadi awak tengok tadi, jadual berkala tadi kan. Na kat mana? Ini logam ke bukan logam kelas? Na? Logam. Logam. Klorida sini tadi. Klorida ini dia. Terpot. Ini dia. Tak ada color lain. Ini lah color hitam. Logam ke bukan logam? Bukan logam. Okey, jadi untuk memudahkan awak rujuk dulu jadual berkala. Bila rujuk jadual berkala, awak akan familiar lah. Yang ni unsur logam ke bukan logam. Unsur logam ni, dia akan jadi cas positif. Apa nama cas positif tadi, kelas? Anion ke cation?
Anion. Anion. Tertukar. Elektrod anod positif. Kalau cas, dia berlawanan. Cation. Ingat cikgu ajar tadi, awak ingat simbol ini. Cat. T tu awak jadikan positif. Okey. Sekejap ada call pula. Alright, sekejap Okay, maaf atas gangguan. Okay, kat mana kita tadi? Awak dah silap tadi kan? Ion positif, cat ion. Ingat simbol positif kat tengah T tu. Okay. Kalau anode, itu adalah elektrod positif. Elektrod. OD, elektrod. Okay. Kalau ion, dia ada ion kat belakang. Okay. So ini ion logam. Kita panggil ion logam. Ini klorida tadi adalah ion bukan logam. Tengok jadual berkala. Okay. Seterusnya. Ini adalah contoh, awak boleh tengok dalam buku teks. Tak silap muka surat 177. Contoh-contoh elektrolit. Kita ada leburan pelama bromida. Jadi yang sebelah kiri ni adalah logam. Ion logam, ion logam, ion logam. Tak percaya tengok jadual berkala. Ini ion bukan logam. Okay, lihat dalam buku teks. Tak silap cikgu muka surat 177 lah. Okay, contoh bukan elektrolit. Naftalina ni adalah ubat lipas. Okay, ubat lipas. Larutan glukosa, gula lah. Etanol. Jadi, maksudnya, bahan-bahan awak nak gunakan larutan gula untuk buat elektrolisis takkan jadi. Sebaliknya, kalau awak guna larutan garam, boleh berlaku elektrolisis. Sebab apa? Larutan glukosa ataupun larutan gula ni bukan elektrolit. Okay, macam mana nak cam bukan elektrolit? Awak tengok semuanya bukan logam. Cara mudah nak cam. Kalau elektrolit ada ion logam. Macam mana nak tahu? Tengok jadual berkala. Okay, kita tengok contoh yang bukan logam tadi. Okay, kita tengok naftalina. C dengan H. Kita tengok C kat mana? Ini dia. C. Kan? C dan H. Bukan logam. Bila dua-dua bukan logam, maka dianya bukan elektrolit. Jadi ingat benda tu. Okey. Okay, hanya logam, hanya sebatian ion kalau lebih detail lah. Okay, hanya yang mengandungi ion logam dapat mengalihkan arus elektrik dan elektrolit mestilah dalam keadaan leburan dan larutan aqueous. Cikgu dah cerita tadi, ingat garam. Bila awak confuse ingat cikgu cerita pasal garam. Awak beli garam, macam mana nak leburkan tadi? Panaskan. Macam mana nak jadi larutan aqueous? Tambah air. Okay. Okay. Kenapa dalam keadaan pepejal, iaitu serbuk garam tadi ataupun ketulan garam, ion-ion dia tak bebas bergerak. Okay, ion-ion tak bebas bergerak. Kan awak belajar susunan zarah tingkatan 4 kot. Pepejal dia duduk rapat-rapat kan? Ada belajar tak? Tahu pas? Ada. Kan? Bila duduk rapat-rapat, contohlah awak bersesak-sesak dalam train. Train. Kereta api. Tak boleh bergerak. Tak bebas. Tapi dalam keadaan cecair, cikgu lukis kat sini, cecair, dia ada ruang. Dia ada ruang. Awak boleh meronda-ronda antara celah-celah tu kan. Okay, itu beza dia. Leburan pun macam tu, dia ada ruang. Kalau pepejal, dia tak boleh bergerak. Tak bebas. Okay, kita tengok contoh yang pertama, contoh elektrolisis yang pertama. Okay. Sumber elektrik. Okay, kita check balik. Ini bateri ni,
Dia cas apa sekarang? Yang panjang? Positif. Positif. Jadi ini wire ini wire. Okey, wire. Sebenarnya bukan petak macam tu tapi kita lukis macam tu lah. Okey, jadi wire disambungkan kepada ni apa? Dua batang ni. Dua batang kita celup dalam Anode dengan cathode. elektrod. Namanya elektrod kan? Okey, dua-dua ni elektrod. Tapi ini kita panggil anode. Kenapa anode? Disambung kepada bateri, positif kan? Okey, itu ada positif, itu negatif, yang pendek negatif, maka ini anode, namanya anode. Okey. Cathode. Kita ada pula elektrolit. Sekarang leburan bila titik-titik ni maksudnya leburan. Kalau cecair dia dash. Awak tengok buku tab tu. Kalau cecair larutan aqueous dia lorate sebagai dash. Kalau titik-titik tu leburan. Apa beza leburan dengan cecair tadi Ilas? Cecair kita tambah, kita larutkan dengan larutan aqueous. Kita larutkan dengan air. Awak tengok sini ada sumber api kan? Ini penunuh Bunsen. Bunsen burner. Kita panaskan. Okey. Alright, kalau sempat nanti cikgu tunjuk video, kita dah 9.40. Kalau tak cikgu akan tunjuk link video lah. Macam mana berlakunya elektrolisis tu. Okey, jadi so awak dengar betul-betul kat sini. Okey, fokus. Kita nak fahamkan dengan lebih mendalam. Contoh elektrolit yang kita gunakan sekarang, leburan plumbum bromida. Jadi macam cikgu cakap tadi, ini sebelah kiri ni, kiri ni adalah ion logam. Okey, sebelah kanan ni ion bukan logam. Cikgu buat ringkasan BL lah. Ion bukan logam. Tengok jarum berkala. Okey, alright. Itu adalah charge-nya. Okey, analoginya supaya awak lebih mudah faham, yang positif tu kita gambarkan sebagai lelaki. Okey. Jadi lawan bagi dia perempuan. Mestilah bercas berlawanan. Bercas negatif. Okey, kenapa cikgu gambarkan macam ni? Okey, kita lihat secara fitrahnya, secara semula jadi. Lelaki dan perempuan. Okey. Dia akan tertarik satu sama lain kan? Okey, itu fitrah lah. Kalau lelaki tertarik dengan lelaki, perempuan tertarik dengan perempuan, itu bukan fitrah. Itu adalah abnormal kan? Jadi macam tu juga. So cikgu guna lelaki perempuan ni supaya mudah faham. Okey, anode bercas positif juga tadi kan? Jadi dia lelaki. Cathode bercas negatif, dia perempuan. Okey, ion ada positif, ion negatif kan? Sama juga. Ion positif lelaki, ion negatif perempuan. Jadi perempuan akan lelaki akan cari apa? Cari perempuan, sebab tu dia pergi ke sini. Okey. Awak fahamkan tadi elektrolisis. Elektrolisis. Urai kan? Dia sebenarnya semasa kena tenaga elektrik tu, dia terurai. Maksud terurai ni dia berpecah dua jadi ion lah. Dia asalnya PBBr tadi, leburan. PBBr, dia berpecah, terurai kepada ion-ion dia. Inilah dipanggil juzuk-juzuk dia tadi. Br minus. Okey. Kalau kita nak gambarkan, ini adalah suatu perkahwinan. Kalau kita nak uraikan, mestilah dia terdiri pada lelaki dan perempuan. Lelaki, perempuan berkahwin jadi PBBr. Jadi inilah unsur-unsur dia. Ion plumbum, ion Br minus. Okey, jadi secara fitrahnya awak tengok sekarang. Okey, plumbum tadi bercas apa? Lelaki ke perempuan? Positif.
Lelaki ke perempuan? Laki. Laki. Jadi dia pergi ke mana tu? Dia pergi ke mana ni? Ni. Siapa ni? Ketot. Ketok tu adalah Perempuan. jadi nak suruh awak mudah faham kan? Jadi lelaki cas positif dia akan cari perempuan, cas negatif. Dia akan pergi ke cas yang berlawanan. Faham? Perempuan pergi ke mana? Lelaki. Tengok perempuan pergi ke arah lelaki. Berlawanan, tertarik satu sama lain. Analogi lah. Supaya awak mudah faham. Okay. Jangan ustaz saja cikgu Wan ajar kena tertarik kepada lelaki, jenuh. Ini nak bagi faham. Dia tak boleh jadi lelaki dengan lelaki, tak boleh. Perempuan dengan perempuan tak boleh, haram. Kalau Ustaz Aftah ajar lagi dahsyat kan. Ni Ustaz Wan lain sikit. Okay, jadi itulah dia. Awak kena faham elektrolisis, benda berlaku sebab elektrik tadi kan. Elektrik kat sini. Okay, elektrik. Bila ada elektrik, berlaku penguraian. PBBR terurai kepada apa tadi? PBBR terurai kepada? Terurai kepada apa? PBBR terurai kepada apa kelas? Adakah cikgu susun? PB. PB2+, ion. Manakala BR ni dia terurai jadi BR-. Itu masuk lisis, terurai. Lepas tu dia pergi mana? Dia mencari pasangan dia yang berlawanan cas. Okey, boleh? Okey, awak cuba fahamkan analogi ni, kita test. Sebelah 46 dah. Okey, sebelah 46 dah. Awak ada kelas apa je lagi? Tak ada. Ada. Jadi kalau lajak sikit tak apa sebab cikgu terpaksa nak huraikan bagi betul-betul awak faham. Konsep ni memang cikgu faham. Ini konsep kimia tau. Okey. Konsep kimia. Jadi cikgu slow kena ajar. Dan eksperimen ini dijalankan di kebuk wasap. Okey, di kebuk wasap. Kerana gas bromin adalah beracun. Okey. Kenapa cikgu cakap gas bromin? Okey. Jadi apa yang berlaku kat sini? Plumbum tadi kan, ion plumbum, laki tadi pergi ke perempuan iaitu ketot. Dia berlaku ion dia bertukar jadi pepejar. Dia akan terenap kat sini. Okey, terenap di ketot. Manakala BR tadi, BR minus dia akan bertukar menjadi gas bromin. Inilah gas yang beracun. Okey, kalau awak terhidu akan sakit dada, akan menyebabkan batuk-batuk, so berbahaya. Benda ni perlu dijalankan di kebuk WhatsApp. Okey, nanti cikgu akan share lah video berkenaan dengan leburan plumbum 2 bromida ini. Okey, sebab cikgu tak sempat nak tunjuk semua dalam kelas 1 jam ni. Okey, dan last sekali, kita nak capai ni 3 faktor yang mempengaruhi hasil elektrolisis. Yang pertama, kedudukan ion dalam siri elektrokimia. Okey. Yang kedua, kepekatan elektrolit. Yang ketiga, jenis elektrod. Okey, jadi cikgu akan cerita sikit dengan detail apa masuk kedudukan ion dan cara menghafal siri. Kita ada siri sekarang bukan siri iPhone tu. Siri elektrokimia. Okey, jadi ada 3 faktor. Cikgu rasa tak apa, cikgu sentuh sikit. Cikgu percaya awak dah mula pening kan. Okey, ini adalah siri elektrokimia. Okey, untuk logam ion positif. Bukan logam ion negatif, cikgu dah cerita tadi kan. So kita ada atas sekali. So ini ada cara menghafal dia. Ion kalium, natrium, kalsium, magnesium, aluminium, zinc, ferrum, stannum, plumbum dan hidrogen, dan juga cuprum. Dan last sekali argentum. Cara mengingat, ini siri. Siri maksudnya ada yang di atas, ada yang di bawah.
cara mengingat K kalau, NA nak, CA kahwin, MG mesti, AL ada, ZN zakat, Firm fitrah, supaya SN perkahwinan, PB, H plus hang orang utara, Kuprem kekal abadi. Jadi cara mengingat, kalau nak kahwin mesti ada zakat fitrah supaya perkahwinan hang kekal abadi. Jadi ini cara ringkasan, awak mudah nak hafal lah. Sebab apa kena hafal? Ini dia. Sebab awak kena tahu ion paling rendah kita dalam pemilihan ion, kedudukan ion, kita nak pilih yang paling rendah. Contohlah, contoh. Jari kita tengok contoh. Okay. Ingat kalau nak kahwin tu, kalau bukan logam, ini dia. Kalau nak bukan logam, ini dia ion-ion negatif. Sebelah kanan Fahmi Sonauti curi barang I. Okey. Maksudnya atas tu Fahmi F minus sulfate sulfat ion sulfat. Okey. Ini juga ada dalam buku teks. Jadi cikgu akan share screenshot ni. Cikgu dah screenshot, akan share kat kelas nanti cara menghafal ni. Okey. Okey, cikgu tunjuk satu contoh je kedudukan ion. Okey. So sekarang kita ada contoh elektrolit natrium sulfat. Bila terurai, kenapa dia terurai kelas? Ada apa tadi? Sebab apa dia terurai? Kenapa terurai? Bila dikenakan apa ni? Elektrolis. Tenaga elektrik. Kita dah belajar tadi elektrolisis tenaga elektrik kepada yang berlaku kat sini adalah kimia. Okey, itu yang berlaku. Jadi natrium sulfat bila dilalukan arus elektrik, dia akan terurai kepada ion natrium, ion logam dan juga ion sulfat, bukan logam. Okey. Dan disebabkan ini adalah larutan, tadi kita cerita tadi bukan larutan. Kita cerita tadi adalah apa tadi? Leburan. Okey, cikgu ulang balik supaya beza leburan dengan larutan. Kalau leburan, dia ada ion yang berbentuk dia je. Plumbum bromida dia ada hanya ada plumbum 2 positif dengan Br negatif. Sebab dia leburan. Okey, kalau larutan aqueous, cikgu dah cerita tadi, tambah apa kelas larutan aqueous? Tambah apa? Air. Jadi dia ada ion tambahan kat sini, iaitu ion H plus dan OH minus. Beza tadi. Leburan dia ada 2 saja. Larutan aqueous ada berapa ion sekarang kelas? Ada berapa ion yang terlibat? 4. 4. Leburan ada berapa tadi? 2. Jadi kat sini kita tengok macam tadi, lelaki dan perempuan Okey, cikgu akan ambil masa sikit sampai 12 lebih. Pastikan awak dapatlah topik hari ni dengan berkesan. Sebab tak cukup sejam. Okey, positif negatif semua dah faham. Anode, katot. Okey. Ion sekarang. Okey, elektrolit. Ingat, lelaki positif, katot perempuan. Okey, sekarang ion-ion ni ada 2. Ada 2 lelaki, ada 2 perempuan. Okey. Ada 2 lelaki, ada 2 perempuan. Positif ni lelaki, negatif ni perempuan. Okey, so awak tengok kat situ. 2 lelaki ni pergi ke sini. Pergi ke mencari perempuan kan. Positif, lelaki pergi mencari perempuan. Perempuan ni nak pilih siapa? Tertanya-tanya kan. Awak tengok balik Siri tadi.
Okey. Macam mana kalau nak kahwin? Okey, kita tengok siapa yang bersaing sekarang. A dengan H+. Okey, kita tengok. NA kat mana, H+ kat mana? NA kat mana? NA. Atas. Atas. H bawah. Okey, awak nampak kat sini, cikgu dah bagi tadi syarat dia. Kalau ion, kita pilih yang paling bawah. So, siapa yang bawah sekarang antara Na dan H+? H. Jadi yang dipilih oleh si perempuan tadi, antara dua lelaki tadi, adalah H. Muhammad Afiq tiba-tiba baru masuk. Okay, welcome Muhammad Afiq. Dah nak habis kelas dah. Okay, yang perempuan pula pergi ke arah lelaki. Siapa perempuan itu? Sulfat dan juga hidroksida. Sulfat dan hidroksida. Okay, siapa nak dipilih? Ingat balik yang Faruk ke Fahmi Faruk pula. Sulfat dengan apa tadi? Sulfat dengan hidroksida kan? Siapa kat bawah? Hidroksida. Hidroksida. Jadi siapa terpilih? Hidroksida. Hidroksida. Okey. Nampak tanda. Jadi kalau H terpilih, dia jadi gas hidrogen. Kalau OH terpilih, dia akan jadi gas oksigen. OH, oksigen. H plus, hidrogen. Dekat-dekat kan? Okey, macam. Okey, cikgu tak pergilah contoh yang kedua. Last contoh hari ni. Okey, kemudian kita buat quiz. Okey, nampak ni Kita ulang balik. Daripada awal, kita ada kuprum sulfat larutan. Bila sebut larutan, ingat, bila sebut larutan mesti ada air. Kuprum 2 sulfat bila dikenakan tenaga elektrik, dia akan terurai kepada ion Cu2+ dan juga SO4 tersilap ni, SO4 minus ni, 2 negatif. Okey, itu masuk penguraian. Okey, jadi ada ion Cu2+, ini silap ni 2 minus Okey. Sebab ada air tadi. Okey. InsyaAllah dah mudah faham kan? Kita tengok anod. Anod lelaki ke perempuan? Lelaki. Anod lelaki ke? Lelaki. Katot perempuan. So siapakah dua lelaki ni yang nak cari perempuan tadi? Siapakah dua lelaki yang akan pergi ke perempuan ni? Tengok kat sini. Ion-ion ni. Yang mana? Kiri ke kanan? Ni. Ingat positif. Mesti lelaki. Lelaki. Ini perempuan. Lelaki nak pergi mana? Cu2+ dengan H+. Pergi ke mana kelas? Dekat perempuan. Dekat perempuan. Cu2+ dengan H+. Manakala si perempuan pergi ke okey, lupa. Antara H dan Cu2+. Okey, sama-sama kita cuba hafal. Kalau nak kahwin, mesti ada zakat fitrah supaya perkahwinan akan kekal abadi. Jadi kita nak tengok sekarang Cu dengan H+. Nanti awak akan ulang-ulang lah tengok benda ni. Cu dengan H+. Siapa lagi bawah? Cu. Cu sebab tu dia terpilih kan. Satu lagi tadi apa? Kuprum sulfat kan. Sama juga. Sulfat SO4 dengan OH. Jadi sama. Contoh yang kedua tu sama dengan contoh yang pertama. Okey, jadi ini dia. Okey, Cu2+, H+ terpilih Cu2+ sebab apa? Dia berada di kedudukan bawah dalam siri elektrokimia. Manakala anode berada di kedudukan anode pula, H+ atas, maka Cu2+.
Bila C2+, logam kuprum terenam. Okey, sini pula anode lelaki tadi, perempuan cari. Antara sulfat dan hidroksida OH ni, OH kat bawah, maka dia terpilih. OH kalau dia terpilih jadi gas apa tadi kelas? Gas apa? Oksigen. Oksigen. Okey, cukuplah 2 contoh cikgu bagi. Banyak lagi kita akan sambung dalam kelas berikutnya. Cikgu percaya kepala awak tengah berpusing sekarang. Betul tak? Jadi kita release tension sikit dengan quiz. Okey ke? Atau nak buat offline quiz ni? Cikgu tanya awak, nak online ke offline quiz ni? Tak ada jawapan pula. Azira, Christina, Naura? Online. Online. Lain-lain? Tak Ikmal Rafiq. kisah. Tak kisah. Ikmal Rafiq dia punya profile picture mini love. Siapa Ikmal Rafiq ni? Okey, jadi ready untuk ni lah. Okey. Kita cubalah, awak cuba nak test. Kalau tak test, tak faham kan? Tak tahu faham ke tak faham. Okey, so cikgu ambil masa sikit hari ni. Mungkin kacau masa makan tengah hari awak. Kena berkorban sikit lah. Cikgu dah lapar juga ni. Okey, tengok di ruangan chat. Ada bunyi muzik tak? Tak. Ada. Ada slow Okey, tak apa. Cikgu tak faham kenapa sound dia pelik ni. Okey. Nurdini ada mesej tadi. Ingat BTS lain. Ingat kumpulan K-pop dah tu. Okey, cikgu dah bagi link. Okey, cepat-cepat masuk. Kita dah pukul 12. Kita tak nak tunggu lama sangat. Awak pun mesti lapar dah. Cubaan. Okey, masih ada dengar. Okey, baru berapa orang? 8 orang. Baru 8 orang? Come on. Ini saja ke? 1 minit lagi cikgu bagi peluang untuk masuk kuis ni. Ingat, kuis-kuis ni cikgu bagi sistem mata yang menang akan dapat mata-mata dia. Nanti bila kita bersemuka nanti adalah hadiah menunggu. Okay, sebab semua ni direkodkan dalam sistem. Okay, jadi hanya 8 orang yang berani masuk. Memang ada 8 orang je. Okay, tak apalah, kita start lah. Okay, ready? Oh, tiba-tiba dah Ayuni baru masuk. Cikgu dah start Okay. Okay, kita lihat sekarang siapakah yang mendahului sekarang. Christina daripada 5D. Okay, 5H tak ada hantar wakil hari ni nampaknya. Iyat ke mana menghilang. Tadi ada Nabila. Ini tak masuk juga. Okay, nampaknya persaingan Ayuni. Kelas mana Ayuni? 5D ke 5H. Okay, lupa nama. Okay, ada 2 nama Ayuni ni. Okay, nampaknya masih lagi Darwish nampaknya muncul. Ada Okay, Nur Hazira mencabar Christina di tempat pertama kat situ. Adakah Nur Hazirah dapat merampas? Okey, top 3 Christina, Nur Hazira dan Darwish.
Okey, nampaknya Christina masih lagi mendahului dengan 6,980 mata. Okey, diikuti oleh Nur Balkis dan juga Nur Hazira. Okey, masih lagi Christina daripada 5D. Okey, nampaknya sengit sekali. Itu dia Nur Balkis. Christina pula membahas kembali. Okey, apa jadi pada Nur Hazira? Oh, dia memanjat kembali ke tagak keempat. Okey, dah ramai yang lebih separuh jawab. Ayuni Hanif dengan Ayuni ni mungkin nama yang sama, mungkin orang yang sama. Okey, jadi kita remove lah. Okey, jadi kita 9 orang ni. Okey, masih lagi Christina mendahului. Diikuti oleh Nur Balkis, Darwish. Okey, nampaknya Nur Hazira mencari rentak ya. Adakah dia dapat memecut ke atas? Okey, Christina masih lagi mendahului serta pada tengah hari ini. Dalam keadaan perut yang lapar mungkin. Perut masing-masing sedang menyanyi. Bau masakan mak di dapur menerjah ke ruang hidung masing-masing dalam bilik. Okey, itu dia Insyirah naik. Oh, dah turun balik. Naura ke keempat. Okey, tempat pertama masih lagi Christina, kedua Nur Balkis, ketiga Nur Hazira. Alright. Adakah kedudukan ini akan kekal sehingga tamat kuis? Okay. Okay, Christina masih lagi mendahului, diikuti oleh Nur Balkis dan juga Nur Hazira. Okay, kita buat gema sikit. Christina hampir menamatkan. Christina tempat pertama diikuti oleh Nur Balkis dan Insyirah. Okey, itu dia Insyirah tangga kedua. Okey, nampaknya Christina dan Insyirah dah selesai menjawab. Begitu juga Nur Hazira. Okey, apa jadi pada Nur Balkis? Sempat tak? Dia dah nak tutup ni. Lagi 1 minit. Atau awak stuck kat mana-mana masalah internet ke? Nur Balkis, cikgu tunggu. Tak bergerak ni. Okey, bergerak. Okey, cikgu tunggu sampai habis. Cikgu stop. Dan cikgu akan share result ni ke grup WhatsApp. Awak tengok yang mana awak salah dan study balik lah. Sebab kita dah 12.10 sekarang. Okey, itu dia. Semua dah berjaya menghabiskan kuis kita pada hari ini. Dan tahniah kepada Christina. Dan juga tempat kedua Insyirah. Tempat ketiga Nur Balkis. Okey, tahniah juga semua Nur Hazira, Syakira, Ikmal, Naura, Darwish jatuh ke tangga ke-7 hari ini diikuti oleh Ayuni.
Okey, jadi kita tak sempat bincang hari ni. Cikgu akan share result ni. Okey, awak tengok apa masalah yang awak jawab tadi. Okay. Dan bab ini mesti awak banyakkan latihan. Mana buku SPS cikgu? Nanti. Okey, buku SPS mana? Okey, jadi okey. So awak tahu sendiri kan betapa mencabarnya tadi untuk awak cuba memahami. Jadi kat sini penting awak terus buat latihan Kalau buku SPS muka surat 75 hingga 78. 75 hingga 78. Okay, selesai makan, lepas rehat nanti muka surat 75 SPS Jangan tangguh-tangguh sebab cikgu tahu topik ini memang mencabar SPS. Okey, boleh? Boleh angkat tangan sikit? Boleh tak? 75 dengan 78. Test sendiri sekejap lagi. Okey. Okey. Nur Nabilah masih ada. Asal tak masuk kuis saya Nur Nabilah. Senyap pula. Bila tanya, okey. Alright, sekarang dah 12.10, kita lajak 10 minit tapi lebih kurang sejam lagi kan kelas kita. Cuma cikgu akan share lah result quiz tadi. Wan Nur Afifah ada. Asal tak masuk quiz hari ni? Wan Nur Afifah ke line slow. Okay, tak apa. Jadi cikgu akan share juga untuk offline lah. Okey dah, okay, cikgu faham. Line itulah dia cabaran dia. Tak apa. Ada peluang untuk jawab offline. Tak ada masalah. Okey. So, ada apa-apa soalan? Ada apa-apa soalan? Tak ada. Ada kan? Tak sabar nak makan dah ni. Okey. Okey tak okey? Topik hari ni? Okey tak okey?